Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dikasihi, pada pagi ini alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menyambung kuliah Asmaul Husna kita. Pada hari ini kita akan belajar tajuk Al-Hafiz dan Al-Hafiz, benda yang sama saja ya, Al-Hafiz. Jadi selamat datang pada semua sahabat yang ada. Moga kehadiran kita bersama dalam kuliah pada hari ini Allah beri keberkatan. Apatah lagi kita belajar Asmaullahul Husna ini adalah untuk menambahkan keyakinan tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menguatkan lagi keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asmaul Husna adalah salah satu daripada tunjang akidah ya dalam bab tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat semua, kita ada berapa orang ni ya, ada dalam kat 10 orang lebih ya. Baik, sekarang ni kita akan lihat Al-Hafiz. Yang ada buku, buka muka surat 341. Ya, yang tak ada tak apa. Dengar, dan kalau ada perkara yang perlu kita boleh catat ya. Okey. Baik, firman Allah, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Siapa ni? Tutup suara ya. Cik Samsudin. Cik Samsudin tu. Ini Cik apa tu Nolia ni? Allah Akbar, dah ingat sama nama. Cik Bedah, masya-Allah. Tutup suara ya, tutup suara. Okey, tak apa, aku salah. Tutup suara ya. Okey. Baik. Firman Allah, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ini ayat Quran ya mengenai ini lain kat sini slow, minta maaf ya. Di antara contoh ayat Quran yang ada menyebut nama Hafiz ialah Allah Al-Hafiz, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku Maha Pemelihara segala sesuatu. Surah Hud ayat 57. Suara ada lagi tu Cik Bedah. Tutup suara dulu. Tutup suara je. Gambar tak apa nak buka. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Surah Sabah ayat 21. Dan Rabbmu Maha memelihara segala sesuatu. Okey, terima kasih. Cik Bedah dah tutup. Okey. Baik. Dan satu lagi ayat ialah iaitu surah Asy-Syura ayat 6. Firman-Nya, wallazina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim
wa ma anta 'alaihim biwakil. Maksudnya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Ayat ini sahabat semua menunjukkan suara dah jelas, ya, boleh, ya? Boleh suara? Dah. Okey, terima kasih Fatimah. Alhamdulillah. Okey. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pada kita, ni ada perkataan Hafiz kan, wallazina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Dalam ayat ni surah Asy-Syura ayat 6, di mana Allah mengingatkan kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang syirik pada Allah, yang mengambil pelindung selain dari Allah. Allah melihat mereka. Allah hafizun, mengawasi perbuatan mereka. Dan dalam tafsir disebut, Allah bukan saja awas, Allah tengok, Allah akan balas kesyirikan mereka di akhirat nanti. Ya, Allah akan balas kesyirikan mereka. Dan disebutkan juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah menyampaikan dakwah. Dan Rasul tidak ada kuasa untuk memaksa mereka memeluk Islam. Untuk menerima Islam tu adalah pilihan mereka sendiri. Tapi kesyirikan mereka tu Allah dah awas dan Allah akan balas di akhirat. Baik sahabat-sahabat semua, nama Allah Azza wa Jalla Al-Hafiz ini, dia dua nama Allah yang agung ini, Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Ya, Hafiz menunjukkan bahawa Allah memiliki sifat penjagaan. Allah jaga kita sebenarnya. Ya. Kalau kita tengok dalam satu kitab lain, dia kata penjagaan Allah ni begitu detail sampai tahap usuh kita pun dijaganya. Semua Allah jaga. Sebab tu bila kita baca Asmaul Husna, kita rasa kita ni amat terhutang budi pada Allah. Sebab mata kita dijaga oleh Allah. Segala-galanya tidak mungkin elok sebegini, begitu secara semula jadi, tetapi ia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Al-Hafiz ini mencakupi dua hal di bawah, dua benda. Penjagaan Allah ni kepada makhluk ada dua bahagian. Yang pertama, penjagaan Allah dengan ilmunya terhadap sesuatu maklumat. Maknanya Allah jaga ilmu dia terhadap makhluk. Allah ini tidak lupa macam kita. Ya, jauh sekali sifat Allah. Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna. Ilmunya penuh dengan sempurna, dan maklumatnya penuh sempurna kepada semua makhluk. Tidak ada sedikit pun kita kata tidak ada sedikit pun kekurangan atau terlupa. Tak adalah kata Allah terlupa nak sambung nyawa kita, nak masukkan nyawa kita masa kita tidur tadi. Dan berlakunya kematian itu memang ditakdirkan, Allah sudah tertulis di suratannya. Jadi kalau kita masih panjang umur, tidak ada kata nak lupa nak masuk balik nyawa, tidak. Okey. Sebab itu firman Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Firman Allah surah Maryam ayat 64, dan Rabbmu tidak akan lupa. Allah tak akan lupa. Sama juga kita baca itu satu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, mencatat perbuatan makhluk, memperhitungkan perkataan kita, mengetahui niat dan keinginan mereka yang tersirat di dada. Tak ada satu pun yang luput dan tersembunyi darinya. Sungguh dia sudah menulis segala sesuatu di Lauh Mahfuz. Baik sahabat semua. Maksudnya di sini, Allah menjaga dan mencatat perbuatan makhluk. Apa yang kita buat semua Allah jaga dan Allah catat. Ya, Allah catat segalanya. Dicatat oleh malaikatnya. Allah hitung perkataan kita. Oleh itu sahabat, biarlah perkataan yang kita cakap setiap hari, biarlah benda yang baik, yang terhitung dalam catatan amal soleh.
Jangan ada perkataan-perkataan kita yang bercanggah atau dalam bentuk mungkar. Ya, sebab tu kita kena jaga mulai hari ini. Ingat, Allah hitung perkataan kita. Hari ini berapa perkataan kita? Ya, dan sebab tu kita jagalah mulut kita ni jangan bercakap benda yang tidak baik, ya, supaya dia menjadi amal soleh setiap perkataan kita. Baik, dan tidak ada satu pun yang luput dan tersembunyi darinya. Tak ada yang luput daripada catatan dan penglihatan Allah. Baik, yang pertama tu, ya. Jadi dia sebut penjagaan Allah ini menuntut pengertian bahawa ilmu Allah meliputi segala keadaan hamba-Nya. Jadi ni Al-Hafiz dengan makna yang pertama, Allah jaga ilmunya, bermakna Allah jaga bahawa ilmu Allah tu meliputi keadaan semua hamba. Ilmu Allah ni meliputi keadaan segala hamba, mahu batin ataupun secara lahir atau batin. Makna di sini ilmu Allah meliputi segala keadaan hamba seluruhnya, lahir mahu batin, yang rahsia maupun yang terang, bahawa semuanya itu tercatat di Lauh Mahfuz serta lembaran catatan yang dipegang oleh malaikat. Penjagaan itu juga mencakupi makna bahawa Allah mengetahui kadar segala perbuatan tadi, kesempurnaan, kekurangan, juga ganjaran baik berupa pahala maupun seksa. Kemudian Allah akan balas perbuatan manusia, perbuatan itu dengan kurnia dan rahmat-Nya. Baik, ya, saudara terang ni. Maksudnya di sini ilmu Allah tu meliputi segalanya, ya, dan dicatat oleh malaikat-Nya yang disimpan di Lauh Mahfuz. Apa dia sebut di situ? Penjagaan tu juga mencakupi bahawa Allah mengetahui kadar segala perbuatan kita tadi. Allah tahu, yes, sempurnanya, kekurangan kita, dan Allah akan beri ganjaran. Ikhlas ke tidak amalan kita tu. Tu semua dalam ilmu Allah. Sebab itu Allah akan beri ganjaran mengikut keikhlasan dan kesempurnaan amal ibadah kita. Ya, okey. Baik, itu satu yang pertama. Makna Al-Hafiz dengan makna penjagaan Allah, ilmu Allah ni maha luas. Dia jaga seluruh hal ehwal makhluk dan amal perbuatan makhluk. Allah tahu perbuatan makhluk, apa nak cakap tadi, ibadah makhluk, ya, apa tujuannya, ibadah dia ni adalah ikhlas atau tidak. Baik, yang kedua, muka surat 343, ya. Yang kedua, Allah menjaga seluruh makhluk ciptaannya di langit maupun di bumi dan yang ada di antara keduanya, tak lain agar mereka bisa bertahan selama mereka hidup di dalamnya, sehingga mereka tak hilang atau punah dan tidak saling menimpa. Dan Allah tidak merasa berat untuk tidak lemah sedikit pun untuk melakukannya. Ya, bismillah. Maksudnya di sini penjagaan Allah yang kedua, ni nak admit orang ni jadi lambat. Penjagaan Allah yang kedua ialah Allah jaga makhluk, bukan je makhluk manusia, tapi seluruh makhluk di langit, di bumi, dan di antara keduanya tu, di antara langit bumi tu, supaya dia boleh bertahan dan hidup mengikut jangka masa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah tak penat pun nak jaga. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, dalam ayat kursi itu. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Kalau manusia kita jaga anak 3 pun kita penat, jaga cucu seorang pun penat. Ini Allah jaga seluruh makhluknya, ya,
Bukan saja manusia, jaga alam, jaga haiwan, jaga langit, jaga bumi, jaga cakrawala, jaga segalanya untuk memastikan bahawa makhluk ini dapat bertahan hidup, ya, mengikut kadar yang ditentukan oleh Allah supaya tidak rosak. Cuba bayangkan besarnya, agungnya, hebatnya kuasa Allah. Kalau kita tengok di situ sahabat semua, jadi kita tak risau kan, maknanya kita semua ni di dalam penjagaan Allah. Jadi jangan takut. Ya, setiap orang dijaga oleh Allah dan juga oleh malaikat sebenarnya. Dan mungkin sahabat tanya macam mana di Palestin Allah tak jaga ke tu, ya. Kesian kita dengar sampai mayat berkelimpangan dibunuh semuanya tu, ya. Itu adalah penjagaan Allah juga kepada mereka, tetapi Allah uji mereka dan Allah uji kita juga. Allah Subhanahu wa taala nak memberi hadiah kepada umat Islam di Palestin sahabat kita tu dengan syurga. Lalu mereka diuji begitu. Kita diuji dengan adakah kita sanggup bantu mereka, ya, berdoa pada mereka dan membantu mereka yang dizalimi oleh Zionis itu, ya. Itu juga adalah penjagaan Allah. Allah jaga mereka tu, tetapi dalam konteks jaga dalam bentuk ujian, ujian Allah Subhanahu wa taala supaya timbulnya simpati daripada sahabat yang lain dan berganding bahu umat Islam perlu tinggikan roh jihad untuk membantu mereka. Ya, sama-sama kita doakan semoga mujahidin di sana diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu dalam masalah kedua ni, penjagaan Allah pada makhluk ni, dia pecah kepada beberapa perkara, ya. Yang pertama tadi jangan sahabat salah faham, ya. Yang pertama tu ilmu Allah. Ilmu Allah ni semua lengkap. Tak ada yang terlupa. Tu Al-Hafiz, ilmu Allah terjaga, tak ada yang tercacat, tercela. Yang kedua ni Allah jaga makhluk. Penjagaan Allah terhadap makhluk ni, yang pertama dia kata ni 2-1 lah, atau 2A. Allah jaga langit agar tetap berada di atas bumi. Itu penjagaan Allah. Nombor 2, pecahan kepada nombor 2A, Allah jaga langit supaya tetap berada di atas bumi. Maknanya tu Al-Hafiz. Kita belajar tu Hafiz. Al-Hafiz ialah Allah jaga langit supaya tetap di atas bumi. Bagaimana firman Allah muka surat 344 sampai ada kitab ni, wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biiznih, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah. Surah Al-Hajj ayat 65, ya, surah Al-Hajj ayat 65. Dan firman Allah, waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan dan lain-lain. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 32 bahawa Allah menjadikan langit sebagai atap yang dipelihara oleh Allah, namun ramai manusia yang tidak melihat tanda kebesaran Allah. Adanya matahari, bulan dan sebagainya. Kita tahu orang-orang musyrikin ni, orang-orang kafir ni yang tak beriman ini, dia melihat itu sebagai nature saja. Kejadian ikut pusingan saja, semula jadi. Sebenarnya tidak sama sekali. Dia dijaga dan ditadbir oleh Allah Al-Hafiz. Baik. Yang kedua, tu tadi dua tu dia, yang langit tu pertama jaga langit tetap berada atas bumi. Yang kedua, dia menahan benda langit agar tak jatuh. Sebab tu tak ada jatuh bintang ke apa ke bumi. Dan ketiga, dua C tu, ya. Allah juga menjamin penjagaan Al-Quran Al-Aziz. Muka surat 344. Allah juga menjamin
keaslian Al-Quran yang kita baca sekarang. Itu juga termasuk dalam Allah Al-Hafiz, Allah jaga ketulinan Al-Quran. Firman Allah, dalil je surah Al-Hijj ayat 9, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Allah dah janji, Allah berjanji dalam ni bahawa memberi jaminan bahawa Allah yang turunkan Quran, ya, dan Allah akan memeliharanya. Lahafizun. Ini perkataan hafiz. Allah memeliharanya. Sebab itu kita lihat Al-Quran tidak boleh diubah walau satu huruf sekalipun. Ya, Allah jaga. Mana ada hafiznya yang akan ingat. Ya, sebab itulah penjagaan Allah dalam pada Al-Quran. Kerana Al-Quran kalau ubah baris pun dia boleh mengubah makna. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ini satu lagi. Yang keempat, 3 pecahan D. 3 pula 2 pecahan D. Penjagaan Allah ke atas makhluk. Yang yang keempat ialah, iaitu Allah menjaga hambanya dari segala sesuatu yang mereka benci. Penjagaan Allah terhadap makhluk ini terbahagi pula pada 2. Jadi Allah jaga makhluk dia ni daripada sesuatu yang dibenci, yang dia tak suka. Ya, benda-benda yang tidak disukai. Dia beri pula ada 2 pecahan daripada penjagaan Allah terhadap benda-benda yang yang tidak disukai ni. Apa benda yang kita tak suka? Pencerobohan, orang ganggu kita, ya, dan sebagainya. Dia terbahagi kepada 2, iaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Penjagaan umum berupa Al-Hafiz Allah, penjagaan Allah bagi makhluk hidup dengan memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan makanan. Ini satu. Secara umum Allah jaga makhluk ni, terutama manusia dan makhluk yang hidup, supaya ada makanan, ada minuman, ada oksigen. Selain daripada memberi mereka petunjuk untuk meraih kemaslahatan, untuk keperluan dan keperluan yang ditakdirkan bagi mereka, iaitu petunjuk hidayah yang bersifat umum. Ini belum hidayah taufik lagi, ya. Hidayah bersifat umum. Maksudnya sahabat-sahabat semua, penjagaan Allah kepada hamba ini, kepada makhluk manusia dan makhluk yang hidup ini ialah Allah jaga keperluan fizikal mereka. Makanan, minuman, oksigen. Dan Allah beri petunjuk bagaimana nak cari makanan tu. Bagaimana nak buat makanan. Sebab tu kita tengok kan berbagai-bagai bentuk makanan yang direka oleh manusia. Tu adalah di atas Al-Hafiz Allah. Ya, jadi kalau kita fikirkan manusia ni di bawah bantuan Allah. Jadi tak ada ruang untuk dia ego dan sombong. Ya, semuanya adalah idea dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masak macam-macam jenis orang tukang chef yang masyhur itu. Sebenarnya dikata di sini adalah Allah yang beri petunjuk untuk meraih kemaslahatan, mencari keperluan untuk bekalan hidup mereka. Firman Allah surah Taha ayat 50, Allazi a'ta kulla syai'in khalaqah summa hada. Dialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian pada segala sesuatu, kemudian memberikannya petunjuk. Ya, surah Taha ayat 50. Maknanya Allah yang memberikan bentuk kejadian manusia, bentuk kejadian makhluk, dan kemudian Allah beri petunjuk. Petunjuk ni petunjuk untuk kemaslahatan hidup. Ya, okey. Baik, seterusnya dan termasuk juga penjagaan Allah bersifat umum ialah penjagaan kepada makhluknya dengan menjauhkan segala yang tidak disukai, yang bahaya serta berakibat buruk bagi mereka. Penjagaan ini berlaku bagi semua orang soleh ataupun orang fasik.
bahkan juga pada haiwan dan makhluk. Allah mengutuskan malaikat untuk menjaga anak keturunan Adam. Subhanallah, sahabat semua. Sampai tahap itu Allah jaga kita. Di mana penjagaan Allah, dia jaga makhluk ni dijauhkan daripada perkara yang tak disukai, yang bahaya. Contoh perkara-perkara yang boleh mengganggu dia, boleh dia kemalangan, boleh dia luka, boleh dia apa lagi, jatuh. Ya, iaitu firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 11, ya. Ar-Ra'd ayat 11 kejap, ya. Ayatnya ialah lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak cukup dengan Allah jaga, Allah juga suruh malaikat mengawal kita semua ni. Jadi Allah yang Maha Memelihara memerintah 4 malaikat terus mengikuti kita semua ni, manusia, agar mereka bisa menjaga dan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di situ, ya, bagaimana penjagaan Allah kepada makhluk. Disuruh malaikat kawal kita ni. Tetapi apabila sampai takdir Allah, orang ni akan kemalangan, orang ni akan jatuh, orang ni akan tu, sebagai langkah itu adalah ujian Allah kepada hamba-Nya, maka malaikat berlepas. Itu penjagaan malaikat sepanjang masa tu atas arahan Allah. Bila Allah nak uji makhluk ni, malaikat pun lepaslah. Dia tak jagalah. Jadi berlakulah. Tu yang kemalangan dan sebagainya tu. Tu semua ujian Allah yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya, Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok ada berlaku dalam buku ni buku lain, ya. Li'annaka Allah. Kitab ni disebut Syekh, ini cerita benar, ya. Dia kata berlaku Syekh Aid Al-Qarni. Dia pergi ke Filipina. Jadi orang jahat, orang-orang yang anti-Islam ni cuba tembak, cuba tembak dah, melepaskan beberapa das tembakan ke dada Syekh Al-Qarni secara dekat. Sebanyak 6 kali tembakan dari jarak sekitar 1 meter saja. Dan tidak ada penghalang sama sekali antara penjahat dan Syekh. Apa berlaku? Jadi si pembunuh ni nampak tekad dan nampak profesional, kata dalam buku ni. Akhirnya Syekh selamat. Padahal 1 meter tu dekat aja, ya, selamat. Dan tidak nampak ada pengawal pada Syekh yang lindung dia, tak ada. Siapakah lindungnya? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditanya pada Syekh apabila dah selamat tu, orang semua mengiling ingat Syekh dah mati. Ini tak tahu tahun berapa, ya. Bila ditanya kepada Syekh Aid Al-Qarni, Syekh Aid Al-Qarni ni yang karang buku La Tahzan tu, ya. Ada banyak buku motivasi lain. Dia cerita bahawa pada posisi dia kena tembak tu, dia dalam keadaan berzikir pada Allah dan dia membentangi diri dia dengan berbagai-bagai doa. Masa tembakan demi tembakan tu, dia serah pada Allah dan dia sedang berzikir pada Allah. Hanya pada Allah dia berserah dan akhirnya dia selamat. Maknanya Allah menyelamatkan dia. Siapa selamatkan dia? Allah. Kalau ikut keadaannya, adatnya memang matilah. Tapi Allah tidak mengizinkan lagi. Allah menjaganya dan dijaga oleh para malaikat. Itu yang kita sebut malaikat jaga tu, ya. Sebenarnya bukan anak-anak saja, kanak-kanak saja yang dijaga oleh Allah, dan juga adalah orang-orang dewasa sekalipun. Okey, baik. Sebab itu sahabat semua, kita disuruh baca doa yang Ustazah yakin ramai yang berdoa, mengamalkannya, doa zikir pagi petang tu, supaya Allah menjaga kita. tujuh rasanya ni. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtalah. Doa ini jangan ditinggal sama sekali. Pagi dan petang kena baca. Ini adalah memohon kepada Allah Al-Hafiz supaya menjaga kita. Iaitu maksudnya, ya Allah, aku mohon padamu keampunan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon padamu keampunan dan kesejahteraan pada agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutuplah keaibanku dan amankanlah diriku dengan rasa takut. Ya Allah, peliharalah diriku dari hadapan, belakang, kanan, kiri serta atasku. Aku berlindung denganmu, keagunganmu dari diceroboh sebelah bawahku. Jadi 6 penjuru kita minta Allah jaga. Kita kena doa. Ya, jangan tinggal doa ini. Di mana disebutkan ini adalah doa yang mesti dibaca di waktu pagi dan petang. Doa ini adalah doa yang sahih. Jangan ditinggalkan. Baik, kita sambung lagi. Itu penjagaan umum. Penjagaan Allah kepada makhluk, termasuk makhluk manusia. 1, beri rezeki. Penjagaan dari sudut fizikal. Ya, penjagaan dari sudut fizikal. Yang kedua tadi, penjagaan dari sudut keselamatan. Kita pergi pula kepada penjagaan khusus. Muka surat 345, sahabat semua. Penjagaan khusus. Iaitu penjagaan Allah bersifat khusus kepada wali-walinya. Moga-moga kita termasuk dalam golongan ini, orang beriman. Allah jaga secara khusus kepada walinya, iaitu dia jaga dari sudut yang pertama tadi, keperluan fizikal, keselamatan. Satu lagi yang paling istimewa yang kita nak, sebab tu kita doa tadi tu, kita nak doa ni lah, nak jaga khusus ni lah, iaitu menjaga keimanan mereka dari segala yang menyesatkan, dari segala yang menyesatkan, dari berbagai fitnah yang membahayakan, dari nafsu syahwat yang membinasakan. Allah menyelamatkan mereka dari itu semua, menjaga mereka dari ancaman musuh dari kalangan jin atau manusia, menolong menjauhkan mereka dari tipu daya dan juga makar yang dilancarkan oleh musuh-musuh mereka. Baik. Sebab itu disuruh kita baca doa tadi supaya Allah jaga kita bukan sahaja dari sudut umum, dari sudut keperluan dan keselamatan, tapi Allah jaga iman kita, sahabat semua. Maknanya Allah juga menjaga orang-orang wali. Wali ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga iman mereka supaya tidak disesatkan, tidak menjadi fitnah, tidak jadi iman mereka ni disesatkan oleh syaitan dan nafsu yang boleh memusnahkan iman mereka, boleh bawa kepada syirik dan murtad. Dan juga Allah jaga mereka ni dari ancaman jin dan syaitan dan manusia yang jahat untuk menyesatkan kita. Jangan ingat yang menyesatkan kita syaitan saja, sahabat semua. Bahkan juga ada juga manusia yang sentiasa menyesatkan manusia. Kita tengoklah sekarang kan, dengan gejala sosial yang mengajak manusia dengan hiburan yang melampau, mengajak manusia lupa Allah, mengajak manusia buat maksiat. Jadi kalau kita dikehendaki, sebab tu kita disuruh baca doa tadi, semoga Allah lindungi kita. Ya, kita ada kekuatan untuk menolaknya. Menolak ajakan syaitan. Baik. Firman Allah, muka surat 346, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Surah Al-Hajj ayat 38, sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Itu janji Allah. Sebesar kadar keimanan di dada seorang hamba, sebesar itu pula penjagaan Allah terhadap dirinya.
Sebab tu kita kena kuatkan iman kita, tebalkan iman kita dengan ibadah. Jadi sebesar iman kita yang sedang usaha kita baja itu, jaga itu, kita kuatkan dengan ibadah itu, maka sebesar itu jugalah penjagaan Allah terhadap diri kita, ya. Oleh sebab itu, dalam wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, nescaya dia akan menjagamu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Maksud jagalah Allah adalah jagalah perintah Allah. Buat perintah Allah dengan melaksanakannya. Jagalah larangan, jauhilah. Jagalah hukum-hukumnya, tidak melanggarnya. Maka Allah pasti akan menjaga diri, agama, harta dan anak serta nikmat yang dia anugerahkan kepada dirimu dan kurniaannya. Ya, sahabat-sahabat semua, maksud ihfazillah, jaga Allah, bukan jaga macam kita jaga manusia. Jaga Allah, jaga batasan syariat Allah, taat pada Allah, ya, tinggal larangan Allah, jaga jaga hukum-hukum Allah kita laksanakan. Jangan kita langgar, pasti Allah akan menjaga kita. Jadi sampai kat situ untuk untuk tajuk Al-Hafiz, iaitu di sini kita nampak bahawa kita boleh buat rumusan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hafiz, amat baik, amat agung, amat rahmat dan rahman. Bukan sahaja Allah jaga kita dari sudut makanan minuman, dari sudut fizikal, perjalanan jantung, semua tu di bawah jagaan Allah. Allah jaga rezeki kita, Allah jaga makhluk lain, langit, bumi dan sebagainya. Itulah dia Allah Al-Hafiz. Tugas kita berusaha dan berdoa. Allah ada tenteranya, ya, Allah ada malaikatnya untuk menjaga, dan Allah sendiri menjaga manusia yang beriman dan tidak beriman. Cuma yang beriman tu paling special tadi, Allah jaga iman kita supaya tidak syirik kepadanya, tidak kita bawa kepada maksiat. Baik, setakat ni boleh faham ke? Tak ada 20 minit aja lagi. Ya, alhamdulillah, terima kasih Fatimah. Orang lain boleh faham? Boleh, ya? Alhamdulillah. Okey. Kita tengok sedikit dari buku ni, ya. Dia sebut, ni cerita Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid Al-Qarni banyak karang buku-buku motivasi, dan dia ada juga karang mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dia ambil sifat-sifat Nabi dalam bentuk motivasi, dan huraiannya amat menarik. Ya, Mulhimul Alam kitab dia. Ya, dah diterjemah ke bahasa Melayu. Amat baik kalau kita boleh baca. Nantilah ada masa kita baca. Sungguh menarik sifat Rasulullah SAW. Banyak buku Dr. Aid sebenarnya. Baik. Ni dah kitab ni pun banyak juga dia cerita. Jadi kalau kita berpegang kepada Allah Al-Hafiz, tidak timbul kerisauan di hati kita. Hilang masalah risau, macam manalah aku ni, kan? Apalah, kadang kita terfikir macam mana akhir hidup kita ni. Itu yang paling kita fikirkan, kan? Orang lain boleh pergi dengan husnul khatimah yang indah. Bagaimana kita? Ada tugas kita banyakkan berdoa dan banyakkan buat kebaikan. Moga Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Lepas tu fikir lagi ni, dah nak kemarau katanya, bagaimana. Semuanya kita serahlah pada Allah Al-Hafiz. Allah tidak zalim pada manusia. Walaupun nampak benda tu perik, tetapi macam ditempuh oleh umat Islam di Palestin, sahabat kita, walaupun perik, sebenarnya Allah nak beri dia syurga, ya, syahid mereka. Kita tak tahu lagi bagaimana, walaupun kita enak hidup di dunia ini, tapi kita tak tahu di sini, kita tak tahu nasib kita. Mereka yang dah meninggal tu, kebanyakannya adalah syahid. Mereka sedang berada dalam tembolok burung-burung hijau berterbangan di syurga. Masya Allah.
ya, anak-anak mereka, ya, semuanya bahagia di akhirat nanti. Menunggu ibu bapa mereka yang belum pergi. Baik, kita sambung lagi. Kejap Innallaha yudafi'u, tadi dah baca. Perhatikan bahawa dia tidak hanya mengelak kejahatan dari orang beriman tetapi juga membela mereka. Ayat ini mensyaratkan ganasnya keburukan akan mereka hadapi dan banyak jumlah aneka ragam bentuknya, tetapi Allah tetap mengetahui apa yang terdapat pada musuh-musuh Allah. Tengok bagaimana Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya pakatan untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam gagal, dalam peristiwa hijrah. Baik, seterusnya kita sambung. Allah memuji, muka surat 346. Allah memuji hamba-Nya yang selalu menjaga hak-hak dan hukum yang ditetapkannya dalam firman Allah, wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin, dan yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Allah memuji hamba-Nya yang selalu menjaga hak-hak dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dia Allah puji hamba-Nya yang tadilah, yang jaga hak Allah. Ihfazillah tadi. Jaga hak Allah, jaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan erti kata yang sentiasa melaksanakan hukum Allah. Jaga batas halal dan haram, ya. Yang haram ditinggalkan, yang halal dilaksanakan, dia ambil. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 112. Dan termasuk juga dalam kategori hamba yang dipuji. Maksud di sini Allah puji hamba-Nya, pertama yang jaga hukum dan hak Allah. Yang kedua, hamba yang dipuji iaitu mereka yang menjaga akidah tauhid. Muka surat 347 penenggang kedua tu. Termasuk dalam kategori hamba yang dipuji oleh Allah iaitu mereka yang menjaga akidah tauhid dari segala yang bertentangan dengannya dan mengurangi kemurniannya. Penjagaan akidah ini termasuk perkara terbesar yang harus dijaga dan dipelihara. Begitu juga hal menjaga syiar-syiar Islam, terutama solat. Allah puji hamba-Nya yang jaga akidah tauhid, jaga keimanan supaya tidak buat benda yang syirik yang boleh membatalkan akidah. Dan Allah suruh kita jaga ialah ibadat kita, solat kita, puasa kita, haji kita, ketaatan kita kepada ibu bapa, ya, tanggungjawab kita dan sebagainya. Ya. Jadi hari ini kita dengar orang ada golongan yang nak yang nak batalkan enakmen mahkamah enakmen kerajaan Kelantan, ya. Sama-sama kita doakan semoga Allah beri, Allah Al-Hafiz menjaganya enakmen itu supaya tidak berjaya dibatalkan oleh golongan yang mengaku Islam tetapi golongan liberal tu, ya, yang tak nak, yang mencabar kerajaan Kelantan tu, dan dia tak nak berapa 20 melibatkan 20 hukuman itu, 20 enactment itu. Kalau berjaya perbicaraan tu, kalau mereka menang maka benda ini akan terbatal, ya. Makna kerajaan Kelantan tidak ada kuasa lagi. Sedangkan itu adalah perkara-perkara yang perlu dijaga untuk kemaslahatan rakyat. Kita mohon pada Allah Al-Hafiz jaganya supaya beri kemenangan kepada pihak Jabatan Agama Islam lah, ya. Baiklah. Seterusnya, hafizu ala salawatil wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Allah puji orang yang jaga akidah, orang yang jaga solat. Peliharalah kamu, surah Baqarah ayat 238, peliharalah semua solat dan solat wusta. Laksanakan solat kerana Allah dengan khusyuknya. Jagalah solat.
Termasuk juga di dalamnya menjaga hati, pendengaran dan penglihatan. Allah juga Al-Hafiz, menjaga hati. Kita ada 12 minit aja lagi. Menjaga hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semua ini di bawah pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita mesti ingat Allah jaga langit, Allah jaga pendengaran, penglihatan dan hati, dan semua ni akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Akan disoal oleh Allah. Mata, telinga kita dengar apa? Mata kita tengok apa? Hati kita buat apa? Ya, itu semua akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disuruh kita jaga kemaluan. Jangan buat benda-benda yang songsang, benda-benda termasuklah kemungkaran seperti perzinaan, homoseks dan semuanya. Wal-iazubillah. Allah suruh jaga semua tu anggota dan juga kehormatan kita. Dan perkara lain yang diperintah Allah kepada hamba-Nya untuk sentiasa dijaga. Allah memberikan balasan atas penjagaan yang telah mereka lakukan dengan menjaga dan melakukan pembelaan, juga melindungi mereka daripada berbagai kejahatan. Jadi Allah Al-Hafiz suruh, di samping Allah jaga keselamatan kita, jaga iman kita, Allah suruh juga kita ikhtiar sendiri menjaga iman kita dan juga anggota kita ni, hati, pendengaran, kemaluan, semua yang ada ni, anggota kita semua ni, daripada kita bawa anggota kita ni terjebak kepada maksiat. Allah suruh jaga supaya dalam ketaatan pada Allah. Apabila kita jaga, Allah memberi balasan dan penjagaan. Bila orang tu jaga dengan baik, taat, patuh pada Allah, maka Allah akan beri balasan kebaikan di akhirat nanti. Moga-moga kita termasuk dalam golongan itu. Baik. Jadi sekarang ni kita ambil rumusan dah. Ya. Allah Al-Hafiz, Allah yang jaga manusia, hamba, makhluk. Dan Allah memohon kita supaya jaga diri kita dari sudut keimanan dan ibadah. Dan jangan terjebak dengan maksiat dan perkara yang syirik. Penjagaan kita ni, ya, atau kita kata keimanan kita ni akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Jadi disebut alangkah indahnya tak kala seorang hamba seiring penjagaannya terhadap perintah Allah yang dia perintahkan untuk menjaganya, menghadapnya dengan memanjatkan doa agar dia mau memberikan keselamatan dalam urusan agama ataupun dunia, serta memohon penjagaannya dari segala kejahatan dan juga dari segala bahaya. Dalam musnad, dalam kitab hadis disebut sebuah hadis dari Ibnu Umar, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'id da'awati hina yumsi wa hina yusbihu. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an urtala min tahti. Tadi saya dah sebut doa ini. Ini doa di mana disebutkan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa berikut di saat tiba waktu pagi dan petang. Muka surat 349. Rasulullah yang maksum ini pun tak pernah tinggal doa ini, wahai sahabat. Usahakan kita yang banyak dosa, yang tercabar dengan dengan fitnah dunia dan syaitan godaan nafsu, maka sewajarnya kita lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajar umatnya, dia tak pernah tinggal baca doa ini di waktu pagi dan petang. Siapa tak ada lagi tu cuba cari, ya. Allahumma inni as'alukal afiyah. Yang ni. Ya, dalam zikir pagi petang ada. Dalam maksurat saya tak pasti, ya.
Baik, maksudnya ya Allah, sungguh aku mohon padamu keselamatan dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu keampunan serta keselamatan dan agama, dunia dan keluarga serta hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, hilanglah rasa takut dari diriku. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atas. Dan aku berlindung dengan keagunganmu agar aku tidak dibinasakan dari arah bawahku. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi itulah dia sahabat semua, ya, tajuk Allah Al-Hafiz, Al-Hafiz, yang menunjukkan bahawa kita ini adalah di bawah jagaan Allah. Jangan kita berasa besar diri, kita hebat, kita handal, kita serba boleh. Ingat, sebenarnya itu adalah penjagaan Allah, kurniaan Allah pada kita. Kita ni tidak ada apa-apa. Nak takabur, nak ujub, nak riak, tak ada apa. Kerana Allah Al-Hafiz yang anugerahkan segalanya. Tanpanya kita tidak akan boleh buat segalanya. Tanpa penjagaan Allah dan malaikat, kita tidak akan selamat. Jadi sebagai tanda syukur penghayatan nama Allah Al-Hafiz, banyak-banyaklah kita menjadi mukmin, hamba yang bersyukur dengan taat dan patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada Allah, berusaha setiap masa untuk menjadi manusia yang lebih baik, mukmin yang lebih baik, sebagai tanda syukur kita ke atas penjagaan Allah Al-Hafiz kepada kita. Janganlah merasa kita ni besar diri, serba ujub, kan, ya, merasa kagum dengan diri, tak ada apa sebenarnya. Bila kita belajar, sebab itu perlunya kita belajar Asmaul Husna, supaya kita rasa diri ni kerdil dan hamba yang amat memerlukan kepada mendekati Allah, berdoa pada Allah, ya, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang Maha Kasih, yang paling penting sekali penjagaan Allah pada kita ialah penjagaan rohani kita, iman kita, supaya tidak diceroboh oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, iaitu syaitan, orang-orang yang jahat dan manusia jahat dan jin dan sebagainya. Jadi sekadar itu sahaja yang Ustazah mampu beri pada hari ini kepada sahabat-sahabat semua. Sekalian baik itu dari Allah. Untuk maklumat semua sahabat, kita memang setiap hari Isnin kita ada kuliah Asmaul Husna jam 9.10 pagi. Dan hari Rabu kita ada tadabbur surah As-Sajdah, iaitu jam 10.30 pagi. Ini kuliah online ya. Ya. Surah Kahfi, subhanallah. Apalah. Ya, betul-betul Aina. Surah Al-Kahfi. Hari Jumaat kalau Ustazah sihat, kita akan belajar pukul 5.30 petang, ialah 40 hadis sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita. Ya, hari Jumaat 5.30 pagi. Moga Allah beri kekuatan pada kita semua, ya. Kalau sihat tu insya-Allah. InsyaAllah hari Jumaat ni ada. Kita nak teruskan, kita dah masuk hadis 11 dah rasa, ya. Jadi insyaAllah minggu depan kita masuk Allah Al-Wali dan Al-Maula, Allah yang Maha Pembela, yang Maha Melindungi. Jadi segala baik dari Allah. Yang lemah ni kekurangan diri Ustazah, Ustazah mohon ampun pada Allah, anda huraian tidak menepati yang sebenar, dan mohon maaf pada sahabat semua atas segala kekurangan, kekasaran. Maka kita, moga-moga Allah beri kekuatan pada kita untuk meneruskan pengajian kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kasih semua. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.